Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Hari ini suasananya agak panas sedikit. Apa khabar saudara Zamari LC? Saya sentiasa mendoakan anda sihat walafiat. Saudara Zamari LC, Hani Abdullah, saudara Pak Chu dari Langkap. Ini merupakan teman-teman saya saban malam, sahabat. Begitu juga DZ Ketari, Salam Perjuangan, saudara Mat Nazri Syafi'i. Saudara Fazil Yub, apa khabar anda? Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar dari Kota Singapura. Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Ahmad Azmi daripada Tumpat, Kelantan. Alhamdulillah Kelantan dah okey dah tu, tak ada banjir dah. Saudara Abu Samah dari Bukit Puchong 2. Itu juga Raja Kamal, Raja Bazian dari Sungai Petani. Saudara Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Apa khabar Puan Aminah Mokhtar, salam dari Sepang katanya. Saudara Hashim Alias daripada Melaka, Puan Halimah Ismail. Itu juga Muhammad Faridun Tukiman, Mazlana. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, dia kata di Singapura panas. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Begitu juga saudara Azhar M, saudara Saleh Lembang, saudara Puan Marabiah Abdullah, selamat malam. Azrul Jalil, dahsyat katanya. Malam ni tak dahsyat, malam nak memberi pencerahan. Ya, saudara Raja Rosli, Raja Sulong, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Ahmad Mab, saudara Radin Razak, saudara Gani Satar, salam dari Sabah. Saudara Abu Nem, saudara Muhammad Ali, saudara Yusuf Awang di Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga Puan Amimah Mokhtar, saudara May, salam dari Batang Kali, saudara Muhammad Ali, saudara Hazanurin Hassan. Geng-geng Menteri UMNO hanya berlakon bagi kes. Apa hal lah ni tu? Marah, sabar dulu. Saudara Winbo, saudara Ilyas Muhammad, Abdullah Ghaffar, saudara Mustafa Payut. Begitu Nur Syahrin Samsudin, saudara Maruzik Yassid dan Abi Abidin. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu. Ni saudara cikgu ni kenapa cakap begitu cikgu? Saudara 23 Jumpers. Kenapa menggunakan ayat begitu cikgu? Tak payahlah. Jangan kita bergaduh sama kita. Kita berusahalah untuk menyantuni semua. Ya, selalu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Jiwa mesti berjiwa lapang. Saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 3 Februari. Malam minggu saudara, jangan nak marah cikgu. Puan Hajah Comel-Comel, Ayaros, saudara Nur Maria, gitu Muhammad Harun, saudara Datuk Ali Syed Mara dari Sik Kedah. Apa khabar Tok? Moga sihat Tok. Kita tinggal 38 hari lagi saudara menuju Ramadan. Sebab tu jangan marah-marah. Dan hari ini masuk hari yang ke-1410. Virus tersebut masih berada, berlegar dalam negara kita. Jadi selalu saya pesan pada teman-teman, jagalah kesihatan kita, jaga kebersihan diri dan keluarga kita. Sebab penyakit ni saudara kalau datang, macam ribut tapi nak perginya macam semut terkial-kial. Baik saudara, kita terus dengan segmen naluri kehidupan. Perlu saya ingatkan, saya bukanlah da'i, bukan juga ustaz yang bertauliah. Cuma saya menyantuni kiriman teman-teman. 23 jumper, Mas Bek, UMNO harus terima dengan berlapang dada. Tu saudara. Saudara Masbek, dia kata UMNO kena berpijak lebih nyata. Sekejap lagi saya akan beri pencerahan. Sabar dulu saudara. Pelan-pelan. Saudara, dalam melalui kehidupan ini, teman saya menghantar kiriman. Katanya, apabila musibah itu menimpa, seringkali perasaan kita tergugat, fikiran terganggu dan jiwa jadi bercelaru. Diri seolah-olah diselubungi oleh kegelapan. Tetapi apabila kita sabar, kesabaran itu bertandang dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, dan jiwa kita akan stabil semula. Diri yang tadinya gelap akan dilimpahi oleh cahaya. Benarlah seperti yang sabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang bermaksud, sabar itu umpama sinar mentari.
Walaupun ia panas membahang, tapi ialah sumber tenaga yang menyinari alam. Sabar merupakan mentari dalam kehidupan kita. Tanpa sabar, kita selama-lamanya berada dalam kegelapan. Dalam Islam, sabar itu terbagi bertiga, iaitu sabar dalam menunaikan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah, itu ujian daripada Tuhan. Saudara. Daripada pembahagian sabar ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan bahawa tanpa kesabaran kita tidak akan dapat mencapai matlamat ubudiyah, iaitu penghambaan kita kepada Allah. Dengan sabar, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara tanpa sabar, kita akan kehilangan segala-galanya. Sabar dalam mentaati Allah bukan mudah untuk dilakukan. Kerana ketaatan adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Usaha melakukan ketaatan samalah seperti berperang dengan diri sendiri. Namun, bagi orang yang sabar, ia melihat bahawa ketaatan itu umpama ubat. Walaupun pahit, tapi itulah yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, walaupun meninggalkan larangan maksiat, tidak memerlukan tenaga berbanding melakukan ketaatan yang memerlukan tenaga. Namun, para ulama menyatakan, saudara, bahawa meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Jadi, dalam pergaulan sama manusia misalnya, apa yang dilarang, yang diharamkan adalah lebih utama dilaksanakan berbanding dengan apa yang disuruh. Sabar dalam menghadapi musibah ataupun ujian daripada Allah adalah merupakan sabar jenis yang ketiga ini berada di luar ikhtiar manusia. Taat dan maksiat masih tergantung pada kehendak kita. Kita masih boleh membuat pilihan. Tetapi musibah yang datang, ia terus daripada Allah. Manusia tak mampu menahan musibah. Dalam hidup ini, kita sering berlaku sesuatu yang tidak diingini, yang tidak kita jangkakan, apatah lagi diharapkan. Maka ketika itu, hanya dengan bersabar, kita boleh berdepan dengan apa sahaja. Apa yang berlaku dalam hati kita sebenarnya lebih penting berbanding dengan apa yang berlaku di luar diri kita. Jika sifat sabar sudah tersemat dalam hati, musibah dari luar yang sebesar mana pun dapat dihadapi dengan sebaiknya. Ingat, saudara, Saudara Mukhtar Ma'ruf, Saudara Syed Adnan, Saudara Fazilah, Saudara Pak Aziz dari Kuantan, Saudara Puza Ismail, Megat Zulkafli, dan Teluk Intan, Puan Halimah Hashim. Salam cinta damai. MSZ, Datuk Najib, kena lalui qada dan qadar Allah. Betul, kena sabar. Ya, saudara, Kedah malam katanya dunia tempat ujian, akhirat itulah selama-lamanya. Kita santuni mutahada kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Beliau merupakan mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, Allah tidak menyatakan bahawa hidup itu mudah. Tetapi Allah sering mengingatkan kita bahawa dia sentiasa bersama kita bagi orang-orang yang sabar. Pokok pangkalnya saudara adalah kesabaran. Dan saya tetap sabar untuk mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Kepada mereka yang menyunting semula live saya, mungkin malam ini ada yang sensitif dan sebagainya, saya ingin mengingatkan, saya tidak menghalang anda. Tetapi, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya hanya sekadar memberi informasi kepada warga. Itu saja, saudara. Dan bila saya menyantuni ataupun memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, hantar kiriman, asalkan sudah gunakan bahasa-bahasa yang baik. Janganlah guna bahasa-bahasa yang teruk-teruk. Kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Tajuk kita malam ini. Bicara kita malam ini, saya buat tajuk, saudara. Mestikah kelambu dibakar kerana salahkan nyamuk? Sabar dulu, kita tunggu dulu, kita hayati. Saya mendapat laporan dari Jabatan Kaji Cuaca, ini khususnya untuk teman-teman kita di Sarawak, bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada di Sarawak yang dijangka berlaku mulai esok hingga hari Isnin, 2 hari. Besok hari Ahad, sekarang hari Minggu.
Map Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Sibu, Selangau, Mukah, Daro, Matu, Dalat serta Bintulu. Jabatan Meteorologi juga turut mengeluarkan amaran yang sama di Miri dan Limbang yang diramalkan berlakunya hujan mulai besok yang berterusan pada tahap waspada. Dan ia juga dijangka berlaku di Sabah, membabitkan Tawau, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Kudat pada hari ini. Pada teman-teman berhati-hati bila ada hujan lebat begitu, kita mendoakan agar musibah banjir tidak berlaku. Kalau berlaku banjir, tunggulah arahan-arahan daripada NADMA demi lestari keselamatan kita. Sebelum saya meneruskan lagi, kita bicara dulu kabar dari Gaza. Ini perlu kita hayati kesan daripada perbalahan sama kaum, kita sama kita, umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam di negara Arab, akhirnya bumi Palestin diratah oleh rejim Zionis, saudara. Dari Washington dikabarkan Amerika Syarikat telah pun melancarkan serangan balas udara di Iraq dan Syria terhadap lebih daripada 85 sasaran yang dikaitkan dengan kor pengawal revolusi Islam Iran dan pejuang yang disokong. Serangan itu menyusul selepas serangan maut menggunakan drone di Jordan yang membunuh 3 tentera Amerika Syarikat dan mencederakan kira-kira 40 orang. Ia juga dipercayai tindakan balas pertama pelbagai peringkat oleh pentadbiran Presiden Joe Biden terhadap serangan hujung minggu yang dilakukan oleh pejuang yang disokong oleh Iran. Walaupun serangan Amerika Syarikat tidak menyasarkan mana-mana lokasi dalam Iran, ia dijangka meningkatkan kebimbangan mengenai ketegangan yang semakin memuncak di Asia Barat. Keadaan di semenanjung Gaza, di mana Israel sedang berperang dengan Palestin, sudah pun berlarutan lebih 3 bulan. Dan keadaan dikuatiri menjadi lebih buruk lagi apabila tentera Amerika Syarikat dalam satu kenyataan berkata serangan itu kena pada sasaran termasuk pusat arahan dan kawalan, roket peluru berpandu dan kemudahan penyimpan drone serta kemudahan rantaian bekalan logistik dan peluru di Iran. Serangan itu mencecah lebih 85 sasaran. Mereka menyasarkan pasukan Quds yang dikatakan sebagai pengintipan asing dan pasukan separa tentera IRGC yang banyak mempengaruhi pejuang sekutunya di seluruh Asia Barat dari Lebanon ke Iraq, Yaman ke Syria. Dan semalam media kerajaan Syria melaporkan pencerobohan Amerika Syarikat yang berpengkalan di kawasan Padang Pasir dan di sepadan Syria Iraq mengakibatkan mangsa terkorban dan cedera. Itulah keadaannya, saudara, di bumi Arab. Di Ramallah, saya mendapat laporan tentera Israel didakwa membunuh 30 tahanan Palestin di Beit Lahia, iaitu utara semenanjung Gaza selepas mayat mereka ditemukan dalam sebuah sekolah. Dalam sekolah pun mereka membunuh. Selepas mayat mereka ditemukan dalam sebuah sekolah, dikepung oleh kereta kebal berperisai. Demikian menurut Persatuan Tahanan Palestin, PPS. Ia melaporkan tentera Zionis menggari tangan dan menutup mata tahanan selepas membuka pakaian mereka. Dan pasukan pendudukan Israel meningkatkan hukuman mati di lapangan dan penculikan warga Palestin ketika pencubuan mereka di semenanjung Gaza yang sudah pun memasuki 118 hari. Terdapat juga peningkatan saksi daripada tahanan termasuk kanak-kanak dan wanita yang mengalami pelbagai penganiayaan, termasuklah penderaan fizikal serta psikologi ketika mereka ditahan oleh tentera Israel. Terbaru, 2 tahanan dibunuh dalam penjara Israel sekaligus meningkatkan jumlah tahanan yang mati dalam penjara sejak 7 Oktober tahun lalu kepada 7 orang. Sebab itulah Kementerian Luar Palestin menggesa penubuhan pasukan penyiasat antarabangsa selepas penemuan kubur besar yang didakwa dilakukan oleh tentera Israel. Dalam waktu yang sama, saya rasa ini yang keadaan yang tak masuk akal. Tapi ini sedang dilakukan oleh rejim Israel apabila mereka membina pulau buatan di mana warga-warga Palestin akan dikosongkan daripada Gaza untuk dipindahkan ke pulau buatan tersebut. Artinya, seluruh semenanjung Gaza tidak lagi akan ada rakyat Palestin tetapi dipindahkan ke pulau buatan. Ini bagi saya akhirnya warga Palestin kehilangan bumi dan tanah air mereka. Saya harap semua ini dapat menjadi pengajaran kepada kita
Kerana sekarang ini penduduk Palestin semakin dihimpit dengan kesedihan, kesukaran hidup, makanan tak ada, dan kehidupan yang serba-serbi cukup mengerikan. Maklum sajalah, mereka hilang rumah tangga, mereka hilang rumah, tempat kediaman, hilang keluarga, dibunuh, diburu ketakutan, saban waktu ledakan bom yang tidak ada hentinya. Dan apabila jika mereka dipindahkan ke pulau, artinya habislah warga Palestin yang tinggal di bumi Palestin. Itu keadaannya. Saya mengharapkan agar kita berdoa agar apa yang dirancangkan oleh tentera Zionis itu tidak menjadi kenyataan. Jadilah saudara, anggaplah ini sebagai pengajaran untuk kita semua tentang apa yang berlaku di Semenanjung Gaza. Punca lain tak ada apabila umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam saling berbalah sama sendiri. Iran tidak sekutu pandangannya dengan Jordan, Jordan tidak bersama dengan Arab Bersatu, Arab Bersatu tak bersama dengan Turki, Turki tak bersama dengan Qatar. Begitu keadaannya, sedangkan bumi Arab memang kaya raya. Baru-baru ini ditemui emas pula di negeri Arab. Tapi segala kemudahan, segala kesenangan dalam kehidupan dunia ini tidak disyukuri oleh mereka. Mereka terus berbalah. Bila kamu berbalah, Allah SWT akan menurunkan bala kepada umatnya. Jadi saya harap agar warga kita di negara kita ini yang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan kemakmuran, harus bersyukur. Henti-hentikanlah. Cukup-cukuplah kita berbalah. Sekarang kalau kita lihat di negara kita, sekarang ni negara kita menjadi tumpuan orang luar. Mereka merasakan bumi Semenanjung ini adalah semenanjung emas. Begitu juga di Sabah dan Sarawak. Malaysia ini kaya, raya, makmur, tentram keadaannya. Tidak ada sebarang malapetaka, tak ada hujan yang lebat, tak ada hujan pun hujanlah, tapi bukanlah yang mengundang maut. Sedangkan kerajaan Malaysia begitu baik melalui NADMA menguruskan banjir. Tapi kita tak ada gempa bumi, tidak ada volcano ataupun gunung berapi. Tak ada ribut taufan sebagaimana yang melanda di Kepulauan Jepun ataupun di Taiwan. Segala-galanya tentram. Tapi kita tak bersyukur saudara. Sebab itu saat ini saya dikabarkan terdapat 1,105,061 orang pendatang tanpa izin yang boleh dituduh sebagai penceroboh pada negara kita ni. Dan mereka seolah kita biarkan begitu saja. Mereka hidup senang lenang, menggunakan segala subsidi rakyat yang diberikan oleh kerajaan. Mereka guna klinik kerajaan, guna segala perkhidmatan awam yang dibiayai dari cukai rakyat. Mereka boleh pula membuka penempatan haram. Malah antara mereka turut menyumbang kepada peningkatan berlakunya kes jenayah. Itu keadaan saya. Sebab itu saya yakin rakyat pun sudah mula rasa muak dan bosan dengan gelagat tidak sopan parti yang datang ke negara kita ini, yang seolah-olah mereka mahu beraja di mata, bersultan di hati. Sebab itulah sudah sampai masanya satu rang undang-undang parti yang tegas diadakan agar Malaysia tidak lagi menjadi negara lubuk parti dan pendatang haram. Cukup-cukuplah. Saya berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution kerana kerajaan dikabarkan akan melaksanakan program repatriasi migran. Jadi bermula 1 Mac ini, mula-mula kita bagi peluang kepada pendatang asing tanpa izin untuk pulang ke negara asal tanpa dikenakan tindakan pendakwaan. Jadi menurut Menteri Dalam Negeri, perkara itu diputuskan melalui mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan semalam. Ada 2 hari lepas. Katanya menerusi program itu, parti akan dihantar pulang selepas menjelaskan kompaun cuma 300 hingga RM500 saja mengikut jenis kesalahan immigration yang mereka lakukan. Kesalahan dikena kompaun adalah masuki Malaysia tanpa PAS, itu RM500. Kemudian tinggal di Malaysia melebihi tempoh PAS adalah RM300. Jadi parti ini akan dibenarkan pulang setelah mereka membayar kompaun dan mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Terima kasihlah Datuk Seri Saifuddin yang berusaha untuk melunaskan masalah yang membelenggu negara kita. Tapi bagaimanapun, saya mendapat laporan dah 2 hari dah saudara, tahanan di depoh immigration di Bidu. Katanya terdapat 131 orang tahanan. Mereka telah pun melarikan diri keluar daripada depoh tahanan. Seorang ditemui maut akibat kemalangan jalan raya malam kemarin.
kira-kira 5 kilometer dari jalan utama, itu Jalan Tapah Bido. Ia juga kabarnya telah dapat diberkas semula sekitar 10 orang. Tinjauan di pusat latihan itu, pusat tanah tersebut, ia merupakan sebelum ini pusat itu merupakan kem khidmat negara, saudara, digunakan oleh agensi untuk penguatkuasaan meliputi Jabatan Imigresen, Jabatan Sukarelawan Malaysia serta Polis Diraja Malaysia untuk menempatkan parti atau mereka yang menceroboh ke negara kita. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Muhammad Naim Asnawi, beliau mengesahkan bahawa seramai 131 tahanan warga Myanmar dan Rohingya telah pun melarikan diri dari depo itu kira-kira jam 9.50 malam kemarin. Menurutnya, daripada 131 tahanan, ada yang maut kerana dilanggar waktu cuba melepaskan diri di lebuh raya. Setakat semalam, 6 daripada 130 pendatang tanpa izin yang melarikan diri berjaya ditahan. Demikianlah menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Roslin Jusuh. Katanya setakat jam 4 petang tadi, 4 tahanan ditahan lagi oleh pihak berkuasa dan sedang menjalani proses verifikasi oleh Jabatan Imigresen. Kita berhadapan dengan masalah ini, saya harap warga memberilah kerjasama sebaik mungkin. Dan pagi tadi, Imigresen telah pun menggempur. Syabas, saya ucapkan pada Menteri Dalam Negeri, telah pun menggempur pasar borong di Selangor, iaitu tak silap saya dekat Kajang rasanya. Pasar borong Selangor. Dan ramailah pekerja-pekerja Rohingya dan sebagainya diberkas. Saya harap perkara ini tidak boleh dihenti dan mesti dilakukan dari masa ke semasa dan berterusan. Ramai mereka ini cukup hantar balik. Kita mahu membersihkan, kalau boleh, biarlah negara kita ini sifar. Kerana OP bersepadu untuk mencari mereka yang tinggal lebih daripada hadnya di negara kita ataupun masuk ke negara kita secara haram. Bukan itu saja, kartel-kartel yang menjalankan kerja-kerja, membawa masuk kerja ini juga perlu diambil tindakan, saudara. Itu yang dapat saya laporkan. Saya mengharapkan agar negara kita ini benar-benar tuntas dan sifar dari segi kehadiran parti yang amat menjolok mata, menyakitkan mata kita yang memandang. Bumi kita subur, bumi kita makmur, sepatutnya kekayaannya dirasai, dinikmati oleh warganya, bukan untuk orang luar, saudara. Baik. Sebelum saya membicarakan, ini nak cerita ni tentang membicarakan persoalan. Sebelum saya berbicara, soal ni panjang hari ini. Saya beri penjelasan. Ini tentang kenapa mesti kelambu dibakar hanya kerana nyamuk. Kita dengar dulu, saudara, VT yang satu ketika dahulu tular di media sosial. Kita dengar dulu, saudara, apa VT dapatan saya berhubung kejadian ini sebelum saya mengulas. Sila dengar. Bos, ya kita kena bunuh kredibiliti bosku, ya kita kena bunuh kredibiliti bosku. Memanglah apa pun dia kena masuk dulu. Saya kalau lepas dia bukan apa, dia jadi PM. Boleh. Dia sebenarnya dia ada 140 juta. Dia boleh main beli orang. Saya ini tu Jamal cerita kat aku. Dia orang patang gol. Aku pergi tadi dekat Sungai Besar. Aku jumpa dia. Pula dekat dia punya ni, dia punya mata apa. Aku pula lama dia bayar aku bilik. Saya tidur kan. Aku tidur lah. Apa ni kan. Dia bercerita benda tu, dulu memang cerita dia tu. Dan ingat, menang Johor ni bukan semata-mata kita ya. TMJ pun main peranan. TMJ panggil Ketua Polis Johor. Saya 3 kali dia panggil. Hamzah tak boleh masuk. Hamzah masuk habis. Saudara, dengar sendiri. Siapa punya angkara? Jadi, sekarang ni, bila perkara itu berlaku, waktu itu Datuk Seri Najib masih bebas, masih di luar. Tapi pimpinan UMNO itu sendiri, mereka berbual, dapatan saya melalui ini talian telefon. Mereka mahu agar Datuk Najib disumbat ke dalam penjara. Hanya kerana politik. Hanya kerana mereka merebut jawatan. Ini dilakukan bukan oleh orang luar.
Ini dilakukan oleh orang UMNO sendiri. Jadi, kenapa pula sekarang ni kita marah? Bila ada pihak cuba membantu untuk menguraikan persoalan ini. Kenapa mesti diserang? Saya melihat dalam beberapa kiriman dalam media sosial, mereka menyerang Perdana Menteri. Mereka menyerang timbalan Perdana Menteri. Tak buat apa, kenapa tak dibebaskan. Tetapi kita kena fikir puncanya di mana? Siapakah mereka pengkhianat? Siapakah mereka yang memang mahu agar Datuk Seri Najib ini disumbat ke dalam? Kononnya, kita mesti bunuh kredibiliti Datuk Najib demi lestari mereka untuk terus berada di anjung kuasa di Perdana. Jangan lupa saya. Sebab itu saya katakan, jangan kita kerana nyamuk seekor, kelambu kita nak bakar. Sekarang ni apakah kita perlu menyalahkan pemimpin UMNO sekarang? Saudara, yang puncanya di mana? Kita memang berhadapan dengan musuh-musuh UMNO. Musuh-musuh Datuk Seri Najib memang jelas. Bukan kita tak tahu bila mereka menguasai kerajaan Pakatan Harapan 1.0 yang dipimpin Dr. Mahathir. Itulah permulaannya. Kes Datuk Najib mula dibuka, mula diselongkar. Kemudian naik pula kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh siapa? Oleh Perdana Datuk Seri Mohdin. Kemudian orang UMNO sendiri yang waktu itu menjadi Perdana Menteri. Itulah waktunya negara kita disumbat. Ini saudara, ini yang bocor dokumen Paslik. Dia kata, pelan segerakan penjara Datuk Najib dan Datuk Zahid sebelum PRU 15 lalu. Ini jelas saudara, bukan saya cakap sembarangan. Mereka nak penjarakan Datuk Najib, mereka mau penjarakan Datuk Zahid, pimpinan UMNO. Matlamat lain tak ada. Mereka nak bunuh UMNO, tapi kita pula sekarang ni nak bakar kelambu UMNO. Saudara, saya hairan dalam keadaan begini. Kerana mereka tidak mengetahui puncanya. Jangan kita salahkan orang. Jangan kita salahkan, jangan kita bakar kelambu kita hanya kerana nyamuk ngeng-ngeng. Sekarang ni Datuk Seri Najib berada dalam penjara. Bukan senang saudara. Ada pula kawan-kawan yang menghantar cadangan supaya UMNO perlu segerakan penjelasan kepada ahli akar umbi baba tentang isu tersebut. Yang ini sedang dilakukan oleh Presiden UMNO untuk menjadi penjelasan. Memang saya tahu ada yang setengahnya reda, tapi yang tidak puas hati. Jadi sikap ahli kita yang saya rasa tidak sepatutnya. Mereka harus melihat punca. Bukannya isu yang sekarang ini. Dan sekarang ini sedang ditangani. Sebab itu saudara, dalam keadaan begini memang ramai yang kecewa. Saya juga kecewa sebagai warga UMNO. Bila melihat mantan presiden kita diperlakukan sedemikian. Tentu saya kecewa. Dan hari ini telah pun kita menerima keputusan. Diumumkan semalam bahawa pengampunan Datuk Najib tidak memperoleh pengampunan sepenuhnya. Memang kita kecewa. Ada teman-teman menghantar menelpon saya, menguji saya macam mana keadaan sekarang. Orang ahli UMNO, akar umbi sedang mengamuk ni semua. Saya kata dalam keadaan begitu, tenang dulu. Selalu saya sebut saudara, contoh, saya ambil contoh. Jangan marah saudara, jangan marah. Saya ambil contohnya kerana kecewa bila seorang tu putus cinta. Paling lama pun 3 hari. Ataupun 3 minggu, ataupun 3 bulan, lepas tu habis dah, tak ada masalah pun. Marah tu waktu itu. Jadi kalau waktu itu tengah amarah, kita curahkan lagi minyak, maka terbakarlah segala-galanya. Kerana begitu, saudara, saya teringatlah dulu satu peristiwa, waktu tu zaman saya muda-muda lagi. Jangan marah saya bila saya ingin mengulangi sejarah silam. Sebab sebagaimana kata almarhum Datuk Harun Idris, dia kata sejarah itu seringkali berulang-ulang. Saya masih ingat waktu Allahyarham Datuk Harun mau disumbatkan ke penjara oleh rejim Hussein On masa itu. Dia balik daripada rayuan di Privy Council, mahkamah tetap mau menjatuhkan hukuman penjara terhadap Datuk Seri Harun. Waktu itu saudara, rumah Datuk Harun dikepung dan Datuk Harun menjadi tawanan Pergerakan Pemuda UMNO Selangor dan seluruh pemuda UMNO. Seluruh negara digemparkan. Malahan ada pula kata-kata, malam ini kalau bawa Datuk Harun ke penjara, Kuala Lumpur pemerintah kononnya. Tapi selepas 6 hari, apabila waktu tengah malam, bila Datuk Harun dibawa ke hospital, tengah jalan, pihak polis ambil, kemudian seminggu lepas itu, daripada hospital tu bawa ke penjara.
Akhirnya Datuk Arun sepi dalam penjara. Saudara boleh baca, saya boleh tatap. Saya tidak pernah mengulas cerita ini. Saya mahu anda mengingati kembali bahawa ini keadaannya. Nak marah. Tapi akhirnya bagaimana? Selepas itu, maka Hussein On dijatuhkan. Jatuh Hussein On, Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Jangan lupa sejarah. Sebab itu, saya merasakan, kadang-kadang saya menatap wajah-wajah mereka yang kononnya menjadi pejuang. Dulu mereka juga yang saban hari meratap. Mengata Datuk Najib itu tak kena, ini tak kena. Cerita Datuk Seri Rosmah Mansur itu, ini dan sebagainya. Mereka menambah tokok lagi cerita. Saat Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, memimpin UMNO. Kerana waktu itu beliau sebagai Presiden UMNO. Dan akhirnya, Kerajaan UMNO Barisan Nasional dijatuhkan dalam pilihan raya umum tahun 2018. Selepas itu Datuk Najib disingkirkanlah. Siapa yang suruh Datuk Najib berhenti? Siapa yang mahu Datuk Najib berundur daripada anjung kuasa di tingkat 38? Hari ini, kita bersimpati dengan Datuk Najib. UMNO kena lakukan sesuatu. Presiden UMNO tidak patut kerana tidak berperjuang untuk Datuk Najib. Apa benda kau cakap ni? Saya cakap terus terang, mereka menyalahkan sekarang ni. Macam orang mabuk todi ya. Orang ni salah, orang ni salah. Sebab tu saya katakan, yang memulakan supaya Datuk Najib disiasat dan dibawa ke mahkamah siapa? Dr. Mahathir. Siapa yang menjatuhkan hukuman dan dianggap bersalah waktu itu? Hakim-hakim era kepimpinan ini Tasimuddin. Dan dua-dua ni sekarang memang nak membunuh UMNO. Tiba-tiba kita boleh terperangkap. Ini saya hairan apabila warga UMNO mengikut emosi. Sebagaimana kata Saudara Razak, maklum daripada Kedah. Dia kata kita jangan emosi sangat. Tidak perlu kita rasa emosi dalam keadaan ini. Semua orang kecewa. Semua orang yang sayang Datuk Najib, memang semua kecewa. Semua rasa marah dengan keputusan bosku. Tapi kita kena rasional saja. Bahawa apa peristiwa-peristiwa sebelum itu. Bila pembentukan kerajaan. Ada cadangan daripada Agung. Itu merupakan titah disantuni oleh Presiden UMNO. Dan memang ada usaha untuk melepaskan Datuk Najib. Tetapi kalau Datuk Najib tak masuk ke dalam, kalau tidak ada pengkhianatan dilakukan terhadap beliau, tak adalah kita berselerak sekarang ni. Kena kaji punca dulu. Siapa yang membiarkan air bertakung untuk membiarkan nyamuk Aedes? Sekarang ni bila nyamuk ngeng, kita nak bakar kelambu. Ini bagi saya saudara, ini gambaran yang perlu kita lihat. Warga UMNO mereka akar umbi, saya tahu kalau diberi penjelasan, tak ada masalah. Jadi sebab itu kata Mak Long tadi, kita kena rasional. Saudara, jangan sekarang ni kalau tak boleh nak tarik sokongan. Apa kita dapat? Apa nak jadi pada negara? Bagi saya katakan lagi, siapa yang memulakan onar ini? Siapa yang melakukan? Dan sekarang ini, mereka tutup kisah itu, mereka salahkan orang yang nak menyelamatkan. Orang yang sedang berusaha. Orang itu yang ditujah saban hari. Zaid kena berhenti. Kerana gagal menyelamatkan Datuk Najib. Sudahlah beliau ditomah oleh daripada parti, daripada Johor Bahru, daripada Pasir Gudang. Kerana berpaut di dahan yang rapuh dan macam-macam. Kita dalaman sendiri pun balas sama sendiri. Saya tak tahulah keadaan itu, saudara. Sebenarnya, saudara, saya mendengar dan melihat kenyataan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau dengan jelas menyatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim berkata semua pihak perlu menghormati keputusan Lembaga Pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Dia katanya keputusan itu dibuat oleh Yang Bertuan Agong selaku pengurusi Majlis Pengampunan. Dan beliau sebagai Perdana Menteri, beliau mengatakan saya menghormati keputusan Yang Bertuan Agong ketika itu. Dan sekarang kita mempunyai Yang di-Pertuan Agong yang baru. Apa pun yang dirasakan oleh mana-mana pihak sudah semestinya bersifat politik. Ada yang menyokong, ada yang sebaliknya. Namun mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa mereka perlu menghormati
hak semua yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga pengampunan. Dan kini lembaga pengampunan telah membuat keputusan. Jika ada pihak tak puas hati, maka dia dianggap sebagai satu keputusan yang adil. Jika tidak puas hati, maka mereka masih boleh mengumumkan rayuan. Itu kata Datuk Anwar Ibrahim. Jadi sebagai responnya dia kata boleh buat rayuan lagi. Dan hadirnya Duli Yang Mulia Pertuan Agong yang baru kita, mudah-mudahan. Sebab itu saya melihat ada tulisan bahawa menurut kata ada seorang pengamal undang-undang. Dia kata Datuk Seri Najib boleh dibebaskan daripada hukuman penjara seawal Januari 2025 atau memohon parol bagi menjalani lebihan hukuman di luar penjara dan suku akhir tahun yang sama, katanya. Beliau boleh diberikan pengurangan hukuman sebanyak 50%. Beliau telah pun diberi pengurangan hukuman sebanyak 50% oleh Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bakal menyaksikan beliau bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Jadi, tapi tempoh penjara 6 tahun itu boleh dikurangkan sebanyak 1/3 atau 2 tahun jika beliau berkelakuan baik. Oleh kerana itu, beliau sudah pun menjalani hukuman penjara dari 23 Ogos 2022. Kira-kira setahun 5 bulan. Maka tempoh juga itu perlu diambil kira. Ini kata pengamal undang-undang. Jadi pengurang itu akan dibuat sekali lagi dengan ambil kira penolakan hari cuti umum. Itu kira-kira 15 hari setahun. Dan mungkin Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, kata pengamal undang-undang itu, pada penghujung tahun 2024. Katanya, saya tak arif. Saya soal-soal ini saya tidak arif. Saya bila tengok kenyataan peguam itu, ada juga rasionalnya. Seorang lagi pengamal undang-undang, Datuk M. Riza. Dia kata Datuk Najib masih boleh mendapat pengampunan penuh daripada Yang Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim kerana pengampunan itu merupakan hak mutlak Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Malah sekiranya disabitkan sekali lagi pun atas tuduhan lain, beliau masih boleh memohon pengampunan terhadap sabitan kesnya. Itu kata peguam. Jadi saya tidak mahu ini mengulas lebih sebab ini undang-undang. Jangan kita mencabar undang-undang dan orang kata membuatkan orang keliru. Jangan kita mengelirukan orang. Sebab itu warga UMNO tidak seharusnya hanyut ditenggelami dengan emosi yang keterlaluan. Jadi sebab itu, konon-kononnya tariklah UMNO keluar dari kerajaan. Nah, saya nak bagi tahu saudara, kalau UMNO keluar dari kerajaan, yang menanti dengan penuh harapan, dengan 1000 doa adalah warga PAS. Begitu juga sebahagian daripada ahli parlimen dan Parti Bersatu. Sebab mereka sudah pun menyesal. Selalu saya katakan, mereka sudah menyesal kerana tidak terbentuknya kerajaan perpaduan yang disanankan oleh Yang Pertuan Agong antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Dan mereka juga sekarang ini sedang diburu ketakutan kerana kes akan dibongkar satu persatu. Yang kita nak terperangkap dengan mereka. Buat apa? Kenapa harus kita mengizinkan diri kita sebagai warga UMNO? Yang buat kerja ni juga dulu UMNO. Saya hairan, saudara. Sebab itu, saya ingat lagi. Saya masih ingat, saudara. Sewaktu jadi Perdana Menteri, UMNO kita ni adalah dulu. Saya dengar ceritanya. Melutut, merayu dengan Datuk Najib. Dan Datuk Najib tak minta apa-apa pun. Kalau dia Perdana Menteri pun, yang apa yang diminta Datuk Najib? Pertama sekali dia kata, pulihkan ekonomi. Kedua, pulihkan UMNO setelah kita kalah. Dan dia tidak meminta untuk dibebaskan. Tapi apa yang diminta adalah perbicaraan yang adil untuk kes yang dia sedang hadapi. Tapi apa dia lakukan? Waktu itu sebenarnya kita tak boleh marah orang lain. Jangan saya nak marah Datuk Anwar Ibrahim. Saya bukan nak membela Datuk Anwar Ibrahim. Tidak, saya. Ini fakta figura. Fakta yang tidak boleh dinafikan. Ini bukan Datuk Anwar Ibrahim yang menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara. Tapi sekarang, hasil perundingan antara Presiden UMNO dengan Perdana Menteri. Beliau juga sekarang ini diserang oleh pimpinan daripada Bersih, pihak-pihak tertentu.
yang bersikap anti Najib, mereka juga tidak senang dengan tindakan Datuk Anwar Ibrahim kalau pun berlembut dalam hukuman Datuk Najib. Jangan lupa sekarang ni saudara, saya dah bagi tahu, seandainya Datuk Najib dibebaskan, yang parah kena maki, kena hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid. Tentulah mereka akan menuduh Anwar Ibrahim ni sudah lagi tidak menghormati undang-undang. Anwar Ibrahim bercakap saja kononnya mau membasmi rasuah. Sedangkan orang yang terlibat dengan 47 kes dah jadi timbalan Perdana Menteri. Orang yang mahkamah dapati bersalah pun dibebaskan. Itu kalau Datuk Seri Najib dibebaskan. Tapi bila Datuk Seri Najib tidak dibebaskan mengikut kehendak pihak-pihak tertentu, mereka juga menimukkan api. Datuk Seri Anwar Ibrahim sembang kari, mengkhianati perjanjian, cakap tak semua bikin. Zahid sekarang ini adalah kerana mengikut kehendak DAP. Zahid hari ini dia jadi tawanan. Salah juga. Serba-serbi salah, saudara. Jadi bagi saya melihat pertama-tama sekali tengok the root cause. Lihat dulu, kaji dulu siapa yang memulakan keadaan ini. Kalau waktu itu, kalau boleh diselamatkan, diadakan perbicaraan yang adil, tak timbul masalah ini. Tapi di saat sekarang ni dah dapat sedikit pengurangan dan diserang habis-habisan. Itulah saya kata kalau Datuk Anwar Ibrahim jawab, aku tak sumbat dia ke dalam dah. Kau orang yang sumbat. Kenapa salah aku? Takkan malu kita, saudara? Tak malu ke kita? Sebab itu saya kata, saya setuju. Macam mana kata Pak Merah? Pak Merah saya tengok dalam kiriman melalui media sosial, dia kata, siapa nak marah, apa marahlah katanya. Luahkanlah perasaan dalam grup silakan. Dia sebagai admin, dia kata diizinkan. Sebab baru menerima keputusan yang mengecewakan. Tapi setakat biarlah bercakap dalam grup, bukan merubah apa-apa keputusan pun. Betul. Jadi tak perlu kena sekat, tapi biarlah dalam lingkungan sama kita, bukan untuk didedahkan. Tapi soalnya, bila nak tarik diri dari sokongan dan sebagainya, kaji dulu buruk baiknya. Ada orang bertanya, saudara, ada orang bertanya, apakah pengampunan boleh didengar semula? Jawabnya boleh, saudara. Ini saya tengok ada satu kenyataan atau apa, bahawa di bawah perkara merujuk pada kes Datuk Mokhtar Hashim. Yang juga merupakan satu-satunya kes yang telah menerima 2 pengampunan. Pada tahun 1984, apabila Datuk Mokhtar Hashim dijatuhkan hukuman mati kerana tuduhan membunuh. Dan dia dipenjarakan akhirnya pada tahun 1991, beliau diberikan pengampunan. Kemudian 1984, 1991 beliau diberikan pengampunan penuh. Jadi boleh bukan tak boleh. Jadi kedua-dua pengampunan tersebut diberikan oleh Yang Pertuan Agong di bawah peraturan perlu kes keselamatan 1975, iaitu Essential Security Cases Regulation 1975, kerana beliau dia telah dituduh dan disabitkan di bawah security offences. Jadi bukan tak boleh-boleh, ada ruang lagi. Sebab itu saya katakan jangan dibakar kelambu, tunggu dulu. Memang saya berterima kasihlah pada keluarga Datuk Seri Zahid Najib. Saya tengok kenyataan anaknya Yana yang begitu tenang buat kenyataan bahawa keluarganya menerima keputusan tersebut dengan berlapang dada. Memanglah ada kekecewaan. Tidak kita nafikan, ada kekecewaan. Jadi kata Yana, walaupun kami menghargai pengurungan hukuman daripada 12 tahun kepada 6 tahun yang diputuskan oleh Lembaga Pengampunan setelah pertimbangan pendapat dan penasihat, kami merasa kecewa kerana Seri Najib tidak mendapat pengampunan penuh dan dibebaskan serta-merta. Itu yang kita, memang itulah perasaan keluarga mereka. Jadi soal ini, tapi dia masih berharap agar sesuatu dapat dilakukan, saudara. Saya nak jelaskan juga, saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ini, Datuk Seri Najib masih ada lagi 3 kes di mahkamah. Ini yang memang dilaporkan oleh media, saudara. Walaupun dia akan dibebaskan pada 23 Ogos 20 mengikut fakta kesnya pada 23 Ogos 2028 oleh Lembaga Pengampunan berhubung kes SRC. Tapi jangan lupa saya, setiap minggu Datuk Seri Najib dibawa ke mahkamah untuk prosiding penyelewengan 23 bilion dana 1MDB. Dan sekarang ini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah pun memanggil sejumlah 49 saksi.
Begitu juga penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Nur Aida Arifin turut hadir memberi keterangan. Dua lagi ialah kes pecah amanah jenayah melibatkan 66 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC yang boleh disampaikan, boleh katakan bahawa adanya pengubahan wang haram AMLA yang membabitkan dana asasi internasional sebanyak 27 juta. Bagi dua kes ini, ia masih peringkat pengurusan kes. Jadi jangan kita nak terjah yang muka-mukaan. Bertenang dulu, sabar dulu. Saya yakin pihak pimpinan negara sedang memikirkan sesuatu yang terbaik. Secara banyak kes ni secara ni. Jadi kadang-kadang sebab itu saya bersetujulah dengan pandangan daripada Ketua UMNO bahagian Alat Datuk. Dan sebenarnya saudara, kita kadang-kadang sentiasa berharap kepada bayang-bayang. Ada kalanya kita kadang-kadang kita berharap pada bayang-bayang. Dan sebab itu sebagai Ketua UMNO bahagian Alat Datuk, beliau menzahirkan rasa yang cukup terkilat dengan kenyataan Syam Jalil yang mengatakan kaki kencing. Jadi dalam keadaan begitu, dia kata ingatlah sahabat Syam, segala perjuangan Yang Amat dan Sri Datuk Zahid Hamidi kepada Parti Keramat Orang UMNO termasuk saudara sendiri yang pernah diangkat menjadi Ketua Pelanggan UMNO serta dipecat oleh UMNO Selangor. Dan hari ini ujian menimpa Yang Amat Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi demi mempertahankan Parti Berdaulat UMNO cukup melukai hati seluruh akar umbi. Beliau diaibkan, beliau dimalukan, beliau difitnah dengan pelbagai tuduhan rasuah dan ditekan agar meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO bagi tujuan membunuh. Tujuannya lain tak ada, untuk membunuh UMNO. Namun, Datuk Zahid tetap istiqamah. Kerana istiqamah itulah menjadi benteng Parti UMNO dan tidak meninggalkan perjuangan ini. Meskipun beliau mendapat tawaran dari musuh yang menjanjikan kedudukan dan kemasyhuran selepas PRU14 dulu. Ini catatan daripada sahabat saya secara selaku Ketua UMNO bahagian Lahad Datuk. Tapi katanya selama ini Datuk Seri Zahid mengemudi UMNO dan saya rasa tiada akar umbi pernah dikencing. Malah beliaulah yang selalu dikencing oleh musuh-musuh UMNO yang menginginkan UMNO dikuburkan. Saya rasa katanya kenyataan Syam memetik nama Zahid Hamidi untuk kepentingan perasaan beliau sendiri. Akurlah katanya. Ini kata Ketua Bahagian Alat Datuk, akurlah keputusan sebanyak 5 kertas pengampunan termasuk permohonan Seri Najib telah dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan tersebut yang dipengusikan oleh Al-Sultan Abdullah Riyadauddin Al-Mustafa Billah Shah Duli yang Mulia Pertuan Agong ketika itu. Jadi, apakah Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Yang Amat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi boleh melebihi keputusan yang telah dibuat? Itu persoalannya. Sebab sebenarnya saya nak sebut pun nama dah saya. Sebab saya rasa memang dia tak pernah berterima kasih. Apa saja pun hari ini, baik macam mana pun dilakukan UMNO, betul beliau akan serang. Konon-kononnya lah bahawa UMNO ni telah dikencing oleh Zahid Hamidi. Zahid begitu. Sebab kenapa? Kerana dia marah sebab dia telah pun disingkirkan dari jawatan sebagai Ahli Majlis Tinggi UMNO dan digantung kedudukannya. Bukan salah orang, salah diri sendiri. Dan hari ini apa saja malahan saya tengok hasil kenyataan dia. Memang sahkan Oh, saya dia ni kena kanser usus dalam tahan. media sosial kepada ahli parlimen Pasir Gudang, Karim Hassan. Oh, catatan begitu. Saya tengok. Saya tidak boleh terimalah sebagai warga UMNO adanya mereka yang satu ketika dahulu berkempen untuk UMNO, mempertahankan UMNO boleh menulis catatan. Dia kata, bersabarlah. Bersyukurlah San bahawa sekurang-kurangnya presiden kamu itu nak dialamatkan pada Hassan ni tentang Datuk Anwar Ibrahim. Sekurang-kurangnya presiden kamu tidak memecat kamu atau mengambil tindakan disiplin. Tidak seperti Zahid Hamidi. Kalau kamu dalam UMNO maka kamu akan dipecat. Ini kerana bila adanya saudara Fahmi Fadzil membuat kenyataan yang mengatakan bahawa sewajarnya Hassan Karim ini dibawa ke muka Biro Disiplin. Dan dia pula menyampuk. Artinya dia menyokonglah tindakan Hassan Karim itu. Jadi saya rasa orang begini eloklah. Setara pun tidak berada dalam jemaah UMNO. Jadi saya rasa untuk setakat ini jangan mimpilah untuk kembali pada UMNO jika itu sikap anda. Cukuplah.
kita tak mau lagi adanya musang berbulu ayam. Saya dulu bersahabat dengan beliau. Saya melihat beliau adalah merupakan potensi pemimpin masa depan. Tapi kalau itu sikapnya, belum menjadi pemimpin pun dah bersikap begitu, apatah lagi kalau beliau mengemudi UMNO. Kalau beliau berada di pesada UMNO, tambah rosak rasanya parti ini. Sebab itu saya harap kembali kita menyentuh tentang kedudukan Datuk Seri Najib. Jadi kita kena ingat saudara, kuasa lembaga pengampunan tidak boleh dipertikaikan. Itu kuasa mutlak saudara. Jadi sebab itu semua pihak, termasuklah ahli politik, perlu menerima keputusan lembaga pengampunan Wilayah Persekutuan yang mengurangkan separuh hukuman penjara kepada Datuk Seri Najib. Menurut Peguam Dr. Zulkarnain Luqman, dia kata persoalan mengapa bekas Perdana Menteri itu tidak mendapat pengampunan penuh sebagaimana diterima oleh Sir Anwar Ibrahim sebelum ini tidaklah harus ditimbulkan. Ini kerana keputusan berkenaan datang dari punca kuasa mutlak yang dimiliki oleh lembaga pengampunan yang pengusikan oleh Yang Tuan Agong. Kes yang dibawa kepada lembaga pengampunan ini memang semuanya membabitkan individu yang telah pun dihukum bersalah. Cuma kena faham punca kuasa pengampunan. Lembaga ada kuasa untuk mengampun penuh atau hendak dikurangkan. Secara kena tengok juga Datuk Seri Anwar Ibrahim berapa lama dia duduk dalam. Dia cuba buat comparison, mengatakan Anwar tu begitu, Datuk Seri Anwar Ibrahim begini. Sekali lagi saya katakan saudara, bagi saya tidak wajar. Warga UMNO, saya bukan nak menjilat saudara, memanglah lepas ini saya akan dituduh menjilat Presiden UMNO. Bagi orang yang beremosi. Kenapa tidak kita bersabar, tunggu lagi apa yang akan dilakukan. Malahan, Datuk Seri Zahid memang dia pun kecewa dengan keputusan yang berlaku begitu. Sebab itu sepatutnya hari ini diadakan kolokium berhubung dengan Kongres Bumiputra. Dia boleh menangguhkan. Kerana memanggil mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada jam 11 pagi tadi. Dan pukul 11, pukul 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam Majlis Tinggi UMNO berbincang soal ini dan mencari yang terbaik keputusannya bagaimana untuk mententeramkan keadaan. Sebab orang sekarang ni tertumpu pada UMNO. Kononnya UMNO tidak membela. Ya, kita nak bela, bukan kita tak nak bela, kita bela. Tapi orang kata berpada-pada lah dulu, sabar. Ini tidak. Dia boleh dituduh macam-macam. Dan akhirnya hari ini, apa kata kenyataannya? UMNO dalam mesyuarat Majlis Tingginya pagi tadi saya bersetuju untuk meneruskan usaha mendapatkan pembelaan terhadap bekas Presiden Parti itu. Itu Datuk Seri Najib. Jadi artinya bukan terhenti begitu saja saudara. Dalam mesyuarat tersebut, pimpinan Majlis Tinggi turut bersetuju pembelaan kata Datuk Seri Najib adalah sesuai dengan laras undang-undang negara selain berpegang pada keputusan Perhimpunan Agung UMNO berhubung pengampunan pada bekas Perdana Menteri itu. Jadi UMNO ingin menegaskan bahawa pembelaan terhadap Datuk Seri Najib dibuat kerana merasakan beliau tidak mendapat keadilan seawal proses perbicaraan. Justru UMNO berharap atas prinsip keadilan, Perdana Menteri akan sama-sama menjunjung semangat ini. Itu menurut kenyataan Parti UMNO. Pendek saya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi saya, kena lihat siapa yang memulakan. Di awal perbicaraan, ada berlakunya ketimpangan, yang dirasakan adanya ketimpangan. Waktu itu, UMNO berkuasa. Kalau kita dengar apa-apa VT tadi, siapa yang nak pastikan supaya Datuk Najib disumbat ke dalam? Hanya kerana dasari mereka. Dan soal itu sekarang ini dilupakan. Rakyat marah pada Zahid. Rakyat marah pada Anwar Ibrahim kan tidak beri pengampunan. Tapi siapa yang memulakan onar ini? Sebab tu saya kata kadang-kadang dia orang ni mengarut lebih. Mungkinlah malam besok saya akan cuba mengulas lagi saya. Dan besok insya-Allah bahawa Presiden UMNO akan mengadakan perjumpaan tertutup dengan kesemua 191 ketua-ketua UMNO bahagian untuk menjelaskan keadaan. Supaya mereka dapat balik menjelaskan pada peringkat akar umbi. Tapi orang akan, saya lihat dan saya yakin, orang pasti akan memperlecehkan. Kadang-kadang kata-kata yang tak sepatutnya diluahkan. Akhirnya kita bergaduh dalam apa ini media sosial. Tengok kenyataan pada Raziah Din, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sakau pun. Dia kena 20 tahun.
Jadi keadaannya saudara, dan mula orang cuit sana, cuit sini, jangan kita mulakan perbalahan. Apa yang kita alami sekarang ini, bertenang dulu, kita harus berusaha. Kita mesti berusaha, tapi dalam usaha itu kadang-kadang berjaya, kadang tidak. Dan jangan kita membelakangkan takdir ilahi, qada dan qadar Allah. Ini tidak saya. Bila dengar bunyi nyamuk aja maka kita bakar kelambu. Bila kita berjalan dekat tengah jalan, terlanggar kayu, terlanggar batu, yang salah bandaraya. Kita lupa kesalahan kita. Kita lupa kelalaian kita. Saya terus terang saya katakan, waktu awal pembicaraan Dr. Najib, saya dah bercakap. Untuk era kepimpinan Pakatan Harapan 1.0, pimpinan Dr. Mahathir, saya kata sukar. Tapi kita mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan. Sebab itu Dr. Najib Razak Zahid bersetuju untuk menumbangkan Pakatan Harapan 1.0 Dr. Mahathir. Dan kita mengharapkan kalau, sebab itu dia tak ada pun kata dia mesti jadi Perdana Menteri. Okey, lantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dengan harapannya adalah sedikit pertimbangan, tak juga. Pembicaraan diteruskan. Dan hukuman pun dibuat oleh mahkamah. Sebab hakim-hakim itu adalah pilihan. Saya tak mahu membicarakan keadilan hakim itu okey dan sebagainya. Tak ada. Saya tak mahu membicarakan soal itu. Tapi realitinya begitu keadaannya. Dan lebih malang lagi, waktu Datuk Seri Najib dihantar ke penjara, waktu itu siapa jadi Perdana Menteri? UMNO sendiri. Saya dengar VT tadi. Jadi ini saudara kena ingat saya. Saya dengar kenyataan yang Mulla Tengku Razili Hamzah. Dia betul terang, dia kata sewajarnya Datuk Seri Najib ini diberi pengampunan. Ini orang lama punya pandangan. Saya dengar sebaik-baik mungkin. Kenyataan yang Mulla Tengku Razili Hamzah dalam satu pertemu bual, sama ada dengan wartawan luar negara ke wartawan tempatan, bila mereka bertanya, apa pandanganku tentang pengampunan Dr. Najib? Dia kata sewajarnya diberi pengampunan. Tetapi bagaimanapun terpulanglah katanya kepada majlis pengampunan. Itu gambaran orang yang lama berjasa. Dan tentulah saya yakin Datuk Tengku Razali juga merasa kecewa bila melihat keadaan sebegini. Tapi apa yang boleh dilakukan? Sebab kita tertakluk pada undang-undang. Kita menghormati undang-undang. Negara kita ada undang-undang, rule of law. Saya dah bagi tahu, kalau dilepaskan Datuk Najib sepenuhnya, maka akan serang habis-habisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasti akan kena serang saya. Puak-puak yang berhaluan kiri. Bukan kerana kita takut, tidak saudara. Saya dapat menjangkakan itu keadaannya. Kalau tidak dibebaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yang diserang. Kerajaan Madani, zalim, tidak mau bersama dengan membela Datuk Seri Najib dan sebagainya. Kiri kanan kena. Itu gambarannya. Tapi kita boleh membuatkan kita bertepuk tangan dan menzahirkan emosi kita yang bukan-bukan. Dan salahkan Presiden UMNO. Apa punya baral kau orang ni? Dia sedang berusaha dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membela Datuk Seri Najib. Tapi dia dimaki hamun. Datuk Seri Anwar Ibrahim dimaki hamun. Sedangkan siapa yang sumbat Datuk Najib ke dalam? Ini kena ingat saudara, puncanya di mana? Kita jangan kita tiba-tiba buat keputusan tanpa mengetahui punca dan sebagainya. Akhirnya kita tersasar dari realiti. Kita tenang, kita berdoa pada Allah SWT. Dalam musim yang mendatang ini saya yakin ada sinar, pasti ada sinar. Dan besok akan ada pertemuan. Sebab itu saya bersetuju dengan kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, iaitu Datuk Saudara Dr. Muhammad Akmal Saleh. Dia kata pandangan daripada bersih itu baru bersih, dia kata baru dapat setengah pengampunan saja, bersih sudah pun menyelai bukan-bukan. Jadi selaku Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh membidas kenyataan berat sebelah Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil berhubung keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri dan Seri Najib Tun Razak. Katanya pendirian yang dikeluarkan oleh badan bukan kerajaan itu jelas berbeza dengan apa yang berlaku dalam kes Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim. Jadi katanya bila bab kena pada orang, okey. Bila kena pada kami, tak betul. Itu baru dalam pengampunan separuh saja, belum sepenuhnya. Sebab bersih pada hari Sabtu lepas, bila dengar cerita begitu, terus menyerang. Dan sebab itu selaku Ketua Pemuda, saya mengucapkan syabas pada saudara Dr. Akmal.
Teruskan perjuangan. Pemuda harus berani ke hadapan menangani setiap persoalan yang disentuhkan, yang disentuh oleh mereka yang mahu melihat kehancuran. Jadi saya harap saudara dalam keadaan begini, jangan bakar kelambu hanya kerana seekor nyamuk. Puncanya siapa? Dan saya berharap untuk malam minggu ini tenang-tenangkan fikiran, insya-Allah. Saya yakin, supaya saya memberi pencerahan ini, saya bukan nak membelik siapa. Tidak, saya nak bela siapa. Saya harus menyatakan yang benar, tiada yang benar melainkan benar belaka. Kita jumpa lagi besok. Selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.